Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita berjumpa lagi dalam siri yang seterusnya. Okay, this is consider part 4 for Oracle Database XE 11.2 Application Express. Okay, so untuk hari ini saya akan tunjukkan satu contoh. Quick example. Okay, contoh macam mana kita akan buat daripada bula. Okay, kita create table, masukkan sedikit data, sehinggalah dia akan menjadi simple application. Okay, so sebelum ni dalam part 1 saya dah tunjukkan macam mana nak gunakan sample application. Okay, tapi tak ada proses untuk buat data dan sebagainya ataupun create table, entity dan sebagainya. So for this one, saya akan tunjukkan cara yang quite simple, okay, dan agak pantas jugalah. Jadi untuk kali ni kita follow example ni dan kita akan tengok macam mana proses dia. Okay, so sebelum kita pergi dekat application Express ni, okay, saya dah sediakan satu simple ERD ataupun skema. Okay, di mana ERD ni lebih kurang macam ni. Kita ada satu entity student, okay, yang mempunyai satu student ID sebagai primary key. Okay, kemudian student dia punya relationships adalah student, okay, akan register subject. Okay, so kita ada satu table ataupun entity subject, iaitu ada subject ID, ada subject name, okay, dan di mana subject ID adalah primary key dan dihubungkan dengan satu entity register. Okay, register ni dengan nama lain ada 3 nama yang biasa dipanggil. Okay, yang paling popular biasanya orang panggil bridge. Okay, yang kedua kita panggil associative entity, associates, gabung, persatuan, bersatu. Ataupun yang ketiga biasanya orang panggil composite entity for register ni. Apa tujuan register ni adalah untuk menghubungkan table student dan juga table subject, di mana cardinality dia ataupun relationship dia adalah one to many. Okay, so dalam perwakilan ni dalam database menggunakan Microsoft Access, many digambarkan dalam bentuk infinity. Ataupun kalau kita draw crossfoot, dia akan nampak 3 cabang, dan kalau kita gunakan chain notation, kita akan nampak one to many, M. Okay, so ini yang paling simple. Alright, so kita akan start develop ataupun create database ni, table dan juga sedikit attribute lah, sedikit data dalam attribute ni. Okay, so kita akan gunakan ERD something like this. Okay, tanpa buang masa, kita akan go through to this one. Okay, kita log in dalam application Express as usual. Okay, so kalau dalam case ni saya kalau kata untuk create a new applications ataupun system, better kita create a new workspace. Okay, so kita create new database name, saya bagi sini registration lah. Okay, registration. Okay, application username, application Express username, saya letak system, password system, dan confirm balik pun sistem lah. Ini untuk memudahkan proses untuk kita login sebelum nanti, supaya tidak terlupa lah. Okay, so kita akan create workspace. Okay, so successfully created workspace. Registration to begin, click here. Okay, kita akan masukkan balik, kita akan ada workspace, number registration, username system, password system. Okay, kita login. Okay, so sekarang ni kita telah berada di dalam satu workspace yang baru. Okay, sebelum ni kita banyak menggunakan sales underscore teams. Okay, so untuk hari ni kita tak nak go through SQL ni, kita akan tengok kepada application builder. Okay, tapi sebelum tu kalau kita tengok dekat sini, okay, kita go to object browser dahulu sebelum kita buat proses yang lain yang lebih jauh lagi. Kita pergi dekat SQL workshop. Okay, kemudian go to object browser. Okay, kita akan create dahulu table dan masukkan nanti sedikit entity. Okay, ada 2 cara untuk kita create table. Yang pertama, kita boleh gunakan SQL. Okay, seperti mana yang ada dalam tajuk DDL. Okay, lecture 010 week 11. Okay, DDL. Dan di mana kita boleh menggunakan SQL saja. Tapi untuk contoh yang saya akan bagi di sini, to make it fast, to make it short, okay, kita akan gunakan objek lah, create button button saja dekat sini.
Okay, so kita dah biasa gunakan table DEPT dan juga EMP. So hari ni kita akan create. Okay, so nak create dia quite simple. Okay, so number one kita akan create table dahulu. Okay, so kita akan create table. Bagi nama table tadi, okay, kalau kita ikut skema yang kita ERD yang kita dah buat tadi tu, kita akan bagi satu nama table adalah student. Okay, so ada berapa dia punya column name tadi, kita ambil student ID, student names, IC, address and telephone number. Kuranglah kalau terlebih kurang tak apa, ni untuk contoh saja. Okay, kita ambil student underscore ID, student underscore name, student underscore address. Okay, kita ada address and ada IC. Okay, kita buat student underscore IC sekiranya perlu. Student underscore address. Okay, dan juga student underscore telefon, telefon number. Okay, so kita pilih dia punya data type dia. Okay, ID normally kita akan gunakan number. Yang ini kita gunakan varchar. Okay, student IC kita guna number lah untuk kali ni, tak perlu dash. Okay, untuk address kita gunakan varchar. Okay, dan telefon kita gunakan number lah. Okay, so yang ni just to make it very fast. Kalau tak kita boleh buat dia punya formatting dan sebagainya lah. Tu untuk hari ni saya nak tunjukkan dengan pantas. Jadi kita gunakan number sahaja. Okay, kita move to the next one. Okay, dia nak apa tu, the scale for the columns. Okay, kita bagilah number. Student ID mungkin kita boleh bagi 10. Names kita bagi 50. IC kita bagi berapa? 6, 2, 4, 12. Okay, address kita bagi lebih sikit lah, 100. Telefon number kita bagi 10 lah. Tapi ini kita just tengok saja. Okay, so kalau kita nakkan not null, student ID kita boleh letak not null lah. So pastikan ID dia tak boleh kosong. Sebab nanti kita akan declare dia as a primary key. Okay, next. Okay, so student ada tak primary key? Yes. Kita akan no. Okay, table student primary key. Okay, kita akan letakkan. Okay, next. Populated primary key, populated from a new sequence, populated from existing sequence. Okay, kita akan ambil kat sini lah. Primary key, student ID, number. Okay, sequence tak perlulah, select sequence. Okay, kita cuba dulu. Okay, student ID, next. Okay, primary key constraint name. Okay, kita tahu kita ambil populate from a new sequence lah. ID, sequence names adalah student underscore ID. Okay, alright, primary key. Okay, next. Okay, add foreign key. Okay, dalam ni tak ada foreign key. Okay, so kalau tak ada foreign key, kita boleh teruskan saja. Okay, next. Okay, kita nak check sama ada unique dan sebagainya. Untuk kali ni kita rasanya kita tak perlulah add constraint ni seperti mana yang ada dalam DDL ni, untuk contoh sajalah. Okay, nanti kemudian mungkin kita boleh tambah semula lah kalau perlu. Unique contohnya IC kita boleh letak unique kalau nak. Okay, kalau kita nak IC kena unique, so IC tak boleh sama. Telefon number mungkin kalau kita nak unique. Okay, kalau just kita letak je lah. Okay, unique. Okay, dan kita move to the next one. Okay, so kat sini dia bagi create table. Okay, kalau kita buat gunakan SQL, okay, coding dia ataupun dia punya tu lebih kurang macam ni lah. Kita kena buat one by one. Kita kena tulis satu-satu. Okay, tapi this one kita dah go through the lab session. Dan macam mana nak create dan sebagainya, nak add constraint dan sebagainya, dah diceritakan sebelum ni. Okay, so kita just create sahaja. Alright, so sekarang ni kita dah ada data satu table untuk student. So sekarang ni tak ada data lagi. Data kita akan masukkan kemudian. Okay, so kita create a new table. Okay, kat sini ada table subject dululah. Kita create table subject. Okay, create sama juga macam tadi. Okay, table. Okay, kita bagi nama dia subject. Okay, kemudian ada tadi subject underscore ID.
subject underscore name. Alright, ID kita letak, kita bagi number, name kita bagi Fatah. Okay, so subject ID katalah kita bagi 10. Subject name kita bagi 50 lah. Kena ada yang panjang. Okay, yang ni not null. Tak apa, sebab kalau kita dah enforce dia sebagai primary key, automatically dia akan not null. Okay, subject name. Okay, tak apa. Kita boleh just letak kalau nak letak. So kalau tak nak letak, tak apa. Okay, kita move to the next one. Populated from a new sequence. Select primary key. Subject ID. Kat sini kita bagi subject ID lah. Okay, next. Okay, ada foreign key tak? Okay, dalam case ni tak ada foreign key. So, kita next. Nak unik tak? Okay, sini tak perlulah unik untuk yang ni. Ataupun kalau kita nak nama mesti unik. Okay, boleh lah. So, nama subjek kena unik. Tak boleh nanti ada sama pula. Okay, next. Okay, kita dah dapat dia punya SQL. Okay, so kita tak perlu buat apa-apa. Just create saja. Okay, so sekarang ni kita dah ada satu lagi table kita dah create, iaitu table dia nama dia subject. Okay, dengan pantas kita akan create another table. Okay, kali ni kita bagi nama dia registration. Okay, so registration tadi kalau kita tengok dekat sini, just simple. Okay, kita ada registration ID underscore ID. Kemudian kita ada registration date underscore date. Okay, biasanya kalau untuk table yang melibatkan bridge ni, okay, dia biasanya data-data tambahan dia biasanya dia ada ID. Sekiranya perlu kita akan create primary key. Kalau dan normally kadang-kadang ada business process yang tak memerlukan ID sebab tak perlu. Tapi kalau kali ni kita buat je lah sebagai dia punya primary key. Dan biasanya data entity attribute tambahan ni biasanya date, kadang-kadang quantity dan sebagainya. Okay, kita akan create student ID. Okay, dan kita akan create juga subject ID. Yang ni untuk foreign key. Okay, registration kita bagi number. Registration date kita boleh letak date lah. Nanti kita follow learning format tu. Okay, yang ini number. Pastikan data type untuk subject student ID dan subject ID ni mesti sama dengan table asal, table parent, student dan juga table subject. Okay, kita letakkan tadi sini 10. Sini tadi berapa tadi? Okay, kita letak 10. Subject ID pun 10. Registration ID pun kita letak 10 lah. Kalau tak sama nanti kita kena modify balik. Okay, next. Okay, so populated primary key. Kita bagi registration ID lah kat sini. So, kita akan ada registration ID. Next. Okay, ada tak foreign key? Okay, kita akan letak subject dan juga student ID sebagai foreign key. So, kita boleh pilih lah disallow delete, cascade delete, set null delete. Okay, yang ini pun telah diterangkan dalam chapter sebelum ni. Okay, reference table. Sekiranya perlu, kita akan buat reference table kat sini. Okay, so dia akan refer kepada table student. Okay, tapi buat masa ni kita tinggalkan dululah. Okay, so next. Okay, ataupun kalau kita check balik. Student ID. Okay, ni reference column dia. Okay, sekiranya perlu. Okay, so kita boleh tambah. Kemudian, ataupun kalau kita tak nak, kita just leave it blank lah. Close. Okay, kita tengok nanti apa berlaku. Okay, kita next. Okay, kita nak check unique dan sebagainya. So, kalau perlu. Kalau tak perlu, kita next. Okay, kita akan dapat satu registration up to SQL. Okay, to create table yang bernama registration. Okay, kita cuba. Kita create. Okay, so sekarang ni kita dah ada 3 table. Yang terbaru. Registration, student dan juga subject. Okay, so kita dah ada 3 table. Okay, kita follow simple schema ni. Okay, ataupun ERD. Right, so sekarang ni kita nak masukkan data untuk setiap table ni.
Okey, kita masukkan data dekat student dululah. So very simple. Kalau kita nak masukkan data, just insert row. Okey, kita bagilah student ID 001. Student name saya bagi yang simple-simple lah, AAA. IC dia 123, address dia contohnya Ampang. Student telephone number 11111111. Okey, saya nak just make it fast. Okey, kemudian kita boleh sama ada create ataupun create and create another. Okey, so untuk kali ni saya create dulu satu. Okey, apa yang longer tadi ni? Okey, value larger than specified precision allowed for this column. Okey, kita tengok balik student ID. Okey, katakanlah kita ambil 100. Student name tadi A. Student IC 12345. Address Ampang. Telefon number, okey, mungkin dah terlebih tadi, kita masukkan 0111. Okey, create. Okey, so jangan lebih daripada value yang kita dah set tadi lah. So kena jaga-jaga, this is data dictionary. Kalau kata kita nak masukkan, kita kena pastikan mengikut size yang telah ditetapkan tadi lah. Okey, kalau 10, tak boleh lebih daripada 10 dan sebagainya. Okey, kita create satu subject. Okey, seperti mana subject ID, saya bagi A001, nama dia database. Contoh, okey, create. Column not allowed here. Okey, error. Okey, dia tak benarkan kolom. Okey, so kita buat A. Okey, benda-benda macam ni kena jaga. Okey, contohnya database. Column. Okey, subject. Oh, tak boleh, dia tak boleh A. Sebab tadi saya dah letakkan dia tadi number sahaja. So tak boleh A. Okey, kita cuba 001. Okey, kena hati-hatilah. Sini 1, tak apalah. Dia consider sebagai 1. Tapi ini untuk testing. Jadi you all dah nampak beberapa kesan kalau kita pilih data type number, dia tak boleh masukkan A dan sebagainya. Jadi kita kena faham macam mana nak design benda ni, nak masukkan data dan sebagainya. Kena hati-hati. Okey, registration bersama kita akan masukkan insert row. Okey, registration ID pun tadi sebab semua number. Okey, saya kena masukkan jugalah nombor-nombor yang sesuai lah. Mungkin kita bagi dia 500. Registration date. Okey, kita buat 17 Jun 2020. Okey, ini kita masukkan je student ID tadi. Contoh dia tadi apa kita masukkan tadi? Okey, kita just double check balik lah. Student. Untuk kita pastikan bahawa dia telah pilih student yang sama. Okey, tadi rasanya kalau tak silap saya student tu 100. Subject ID dia 001. Okey, kita cuba create. Okey, not valid month. Okey, kita tengok dulu. Student 100, subject 1. Okey, kita masukkan kat sini. Insert row. Registration ID kita letak 500. Date. Okey, so kita buatlah 17/06/2020. Okey, student ID 100, subject 001. Okey, create. Okey, still not valid month. Jadi kita kena hati-hatilah dekat sini. Kita kena tengok month yang kita nak gunakan sesuai ke tidak. Okey, kita cuba lagi sekali. So 500. Okey, kita ada month 06 17 2020. Okey, student ID 100 001. Okey, so dia akan, kalau tengok dekat sini, dia akan gunakan month, day, year. Okey, kena hati-hatilah. Tak apa, yang ni kalau perlu kita ubah kemudian. So untuk kali ni kita dah nampak bahawa dia akan gunakan 06 ni sebagai month, kemudian 17 day, 2020 adalah year. Okey, so saya akan cuba masukkan sedikit lagi data untuk kita test nanti buat tu. So saya akan pause dulu sementara dan nanti bila kita sambung, hopefully semua data dah ada lah. Semua data dah ada masukkan, mungkin saya akan masukkan 5 ke 10 data lah untuk setiap table. So, kita tengok nanti dia punya view dia untuk application. Okey.
Okey, kita sambung. Okey, so sekarang ni saya dah masukkan beberapa data untuk student. Okey, contoh kita ada 5 orang student. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, ni berikut adalah data-data dummy. Kita ada subjek, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 subjek. Okey, serta subjek name dan juga ada sedikit registration lah berdasarkan kepada subjek. Contoh, di sini pelajar 100, okey, dia ada subjek nombor 2 dan juga subjek nombor 4. Dan mungkin kalau kita nampak di saja ada subjek nombor 1 dan seterusnya lah. Pelajar 200 ada beberapa subjek, pelajar 300 ada beberapa subjek dan seterusnya. Okey, so sekarang ni kita dah habis satu proses, okey, di mana kita dah create satu table, yang kedua kita dah insertkan data dalam table yang kita dah create tadi. So dekat sini secara tak langsung kita dah cover dua benda, satu DDL, satu DML, data definition language dengan juga data manipulation language. Okey, so perkara yang seterusnya, okey, saya akan tunjukkan dengan pantas, okey, macam mana kita boleh aplikasikan data tersebut menggunakan application builder ataupun kita nak create a simple system. Okey, seperti mana yang saya dah buat dalam part 1. So kalau kata tertinggal boleh rujuk balik dalam part 1 nanti. Ada contoh sample application ni. Okey, so untuk hari ni dengan pantas, okey, berdasarkan 3 table yang telah dibuat tadi, telah di-create ataupun telah dijana. Okey, kita akan buat a simple applications. Okey, so kita mula dengan create. Okey, yang ni saya tunjukkan agak pantas sebab apa, kalau nak rujuk semula nanti boleh refer balik kepada part 2 dan juga part 3 sebelum ni. Okey, macam mana nak create step by step tu. Tapi saya akan still gunakan step by step yang sama, cuma saya akan buat mungkin laju, mungkin ada perkara yang saya tak perlu ulang balik. Okey, so kita akan create, saya akan gunakan existing database. Next, kita akan buat from scratch. Next, okey, kita akan namakan sistem tersebut. Okey, katakanlah sekarang ni nama dia adalah registration. Okey, nombor application ni kita kena hati-hatilah. Biasanya dia akan dibuat ikut sequence, so kita boleh tukar nombor dia. So tak kisah, yang penting kita ingat nombor dia tadi 103. Okey, kita akan buat base from scratch dan kita ada satu skema registration kat sini. Okey, next. Okey, kita nak buat apa ni? Kita akan buat satu blank dulu. Okey, untuk kita buat dia punya home. Okey, kita add page. Okey, so kita dah ada dekat sini satu page. Kalau kata kita terlupa, kita boleh bagi nama dekat sini lah, home. Okey, kita boleh modify semula. Okey, kita klik apply changes. Kita akan satu page yang utama, yang home. Kemudian kita go to the next one. Next kita akan buat one level of tab. So kemudian nanti boleh cubalah sama ada no tabs ataupun two level of tabs. Nanti tengok macam mana keadaan dia. Okey, saya tak boleh tunjuk semua contoh. Okey, adakah kita nak copy from shared component? So far no lah. Okey, kita akan buat based on application express, ataupun kalau nak cepat kita buat no authentication untuk buat masa ni lah. So maksud dia kita tak, bila kita run tak perlu masuk password. Okey, nak cepat. Okey, kemudian kita pilihlah themes, tema yang kita rasa macam kita berkenan, sesuai. Okey, saya pilih yang ni lah kot, 17. Okey, next. Terpulang pada individu dan kita akan create. Okey, so apabila kita run application ni, so kita akan dapat satu basics home yang kosong. So maksudnya home ni kita boleh gunakan untuk buat dashboard dan sebagainya. Kemudian kita boleh tukarkan nama dia lah seperti mana dalam tutorial ataupun lesson sebelum ni. Okey, kita go back to application 103. Okey, kita create another page untuk kita display dekat kita punya tu. Okey, so dengan pantas juga saya akan create satu page. So kali ni saya akan create satu form. Okay, next. Kita akan ambil form on a table with report. Ini yang seperti mana dalam contoh. Okay, next. Okay, still ada registration dekat sini sebab tadi kita login registration. Okay, next. Okay, table. Kita akan ambil yang pertama, table student lah. Okay. Okay, next. Okay, kita nak interaktif. Yes. Page number nombor 2. Okay, kita buat dekat sini. Report student. Okay, kita ambil report on student pun boleh. Ataupun kalau kita, sebab sekarang ni kita nak senang ingat nama page tersebut, okay, kita buat report on student. Okay, region title, report on
Katakanlah kat sini kita buat STD, student. Okay, so kita akan pilih region dia adalah report region. Okay, mana report region? Okay, this one. Okay, nak breadcrumb tak? Yes. Okay, so kita akan back kepada home. Kita punya parent nanti. Kalau kita patah balik, pergi pada home. Okay, next. Okay, kita use an existing tab. Okay, kita masuk ke home. Okay, so kita bagi nama dia, label dia adalah student report contoh. Okay, kita bagi nama student sajalah dulu. Temporary. Okay, next. Okay, kita nak pilih select column, kita select all. Okay, next. Okay, kita pilihlah mana edit. Saya suka yang inilah perkataan edit. Okay, page number adalah 3. Okay, so sekarang ni kita dah masuk untuk create form, page form untuk page tersebut. Okay, form on the student. Yang ni pun saya still follow jugalah untuk cepatkan proses. Okay, nanti make sure nama ni bagi nama yang sesuai berdasarkan kepada proses ataupun ERD masing-masing. Okay, kita ambil form region. Okay, so yang ini kita boleh masukkan form region, breadcrumb. Okay, dan next. Okay, ada primary key tak? Okay, yes, ada student ID. Next. Okay, existing trigger. Next. Okay, untuk form pun kita select all. Next. Okay, yes lah. Kita follow. Dan finish. Okay, so kita boleh run kita punya page. So, nanti kita akan dapat something macam ni lah. So, kita akan ada satu home, satu student. Di mana kita akan dapat satu display lah. Berdasarkan pada report. Dan kalau katakanlah kita nak create, kita boleh create. So, nanti saya akan tunjukkan macam mana cara kita nak. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, kita ada student ID. Tapi bila kita create, tak keluar student ID. Okay, yang ni kemudian. Okay. Okay, kita back kepada application. Kita buat 3 page lah. So, page yang seterusnya, kita buat form, report. Okay, kita ambil yang sama juga. Yang lain ni boleh test kemudian lah. Ataupun boleh try and error. Okay, tengok, buat balik. Kalau rasa tak sesuai, boleh delete dan sebagainya. Okay, registration, next. Okay, kita ambil table untuk subject lah. Untuk page untuk subject. Okay, interactive, subject. Okay, kita bagi nama dia sub je lah. Okay, yang ini pun kita ambil report region. Sebab kita akan create report di sini. Breadcrumb. Yes. Okay, kita boleh patah balik ke home. Okay, next. Kita use an existing. Okay, label must be specified. Okay, label tadi sebab kita buat apa tadi ni? Subject. Okay, so nama dia subject di sini. Next. Okay, kita pilih semua. Okay, next. Button edit. Okay, kalau kita pilih ni pula lah. Kita tengok variety. Okay, form on subject ni pun kita bagi form on subject. Form region dah betul. Form on subject kita buat next. Okay, primary key subject dia. Subject ID next. Okay, kemudian existing trigger. Okay, kita select column subject name. So, semua dah ada kat situ. Okay, next. Finish. Okay, kita run. So, kita akan dapat subject macam ni lah. Okay, tadi kita dah ada student, kita ada home, kita dah ada subject. Kemudian, kita dah nampak dah dekat sini. Okay. Okay, so kita dah ada 3 tab kat sini. Home, student and also subject. Okay. Dan kita create satu lagi. Contoh. Kita create satu lagi. Contoh untuk kita masukkan. Cancel dulu. Go back to application. Kita create a new page. Form, kemudian next, form on the table with report, next. Okay, still registration. Okay, kemudian kita pilih registration. Okay, next. Okay, kita tengok sama. Okay, yang ini register. Kita ambil RG lah. So, yang ni pun kita tukar kepada report region, breadcrumb. Kita pergi kepada home. Okay, next. Kita use an existing. Okay, nama dia dekat sini, registration. Okay, next. Okay, kita select semualah. Next. Okay, kita ambil yang ni pula untuk edit. Okay, ni pun sama untuk form, registration. Okay, dah form region, form on registration, next. Okay, registration ID, next.
Okay, next. Kita select all. Next. Okay, yes. Next. Okay, finish. Okay, so habis kita run. Pasti kita akan dapat perkara yang sama lah. Kita ada 4 registration ID. Bila dia register, student ID dan juga student subject add. So, ketiga-tiga table ni akan berhubung. Okay, so kita dah settle, kita dah selesai untuk nak create 3 page, iaitu student, subject dan juga registration berdasarkan kepada ERD kita ni lah. Okay, yang ini yang paling simple. Okay, dan kita tadi dekat home kita masih lagi kosong. Okay, so dekat sini nanti kita boleh try macam-macam lagi kita boleh buat. Okay, so saya tunjukkan satu perkara lah. Contoh kalau sekarang ni kita dah ada form. Kalau interaktif tadi maksud dia dekat sini kita boleh buat macam-macam lah. Kita boleh buat filtering dan sebagainya. Okay, dan ini kita boleh lah. Nanti kita boleh try. Okay, dan kita boleh buat formatting. Okay, row per page and so on. Okay. Okay, tapi yang nak tunjukkan sekarang ni kita cuba create kat sini. Okay, so katakanlah kita create A, B, C, D, E, F, F tadi ni. FF, student IC, 66666, address. Nak letak address Putrajaya contoh. Okay, sini pun 66666. Okay, kalau kita create. Okay, so dia akan masuk. Tapi nombor ni dia akan jadi 1. Okay, sebab tadi dia tak keluar. Dekat masa create tu. So kalau kita perlu nanti kita boleh delete. Okay, so cara dia kita pergi dekat application express, kita pergi dekat form student tadi ni. Okay, kita tekan edit. Okay, kita pergi dekat student ID. Okay, kita double click. Okay, kalau kita nampak dekat sini display as hidden. Okay, so kita boleh pilihlah kita nak apa selepas ni. Mungkin kita nak buat display only. Okay, jadi bila dia masuk nanti nombor tu akan ikut sequence. Okay, ataupun mungkin kita nak buat nanti kena try lah. Kat sini mungkin number field. Okay, kalau number field kita tengok nanti apa berlaku. Kita try apply changes. Okay, kita run. Okay, so sekarang ni kita dah boleh masukkan lah nombor. Kalau kita create tadi 700 contohnya. A, B, C, D, E, F, G, G, student ID 77777, address dia katakanlah Melaka, telefon number 77777, kita create. Okay, so dekat sini baru kita nampak beza dengan yang tadi. Okay, dia akan buat ikut sequence satu. Yang ini kita boleh masukkan nombor sendiri. So kita ada banyak option tadi, sama ada nak display only, okay, nak masukkan number supaya kita boleh key in number dan sebagainya. Okay, so same goes to this one lah. Nanti kalau kita tengok kita create nanti hilang. Tak ada subject ID, tak ada. So kita boleh buat proses yang sama macam tadi. Sama juga dengan registration. Kalau kita nak register tadi ada satu hilang kat sini, registration ID. So kita boleh onkan semula, kita boleh display supaya kita sama ada kita nak masukkan ke dan sebagainya. Okay, so untuk kali ni, untuk yang ini ni, saya rasa saya berhenti setakat ni dulu. Untuk part 4. Kita tak perlu panjang-panjang, nanti bila terlalu panjang susah nak follow. Okay, so ni untuk yang setakat ni dulu. Saya dah buat create table, insert data dan juga kita buat a simple application form ataupun page di mana kita displaykan semula table-table yang kita dah create tadi ni. Okay, so untuk yang ini saya rasa saya stop dulu. Okay, jadi kita akan jumpa mungkin dalam part 5 akan datang. So insyaAllah dengan itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.